Dia datang, dia cerita kepada saya kesalahan dalam konsep Trinity. Saya macam, ini macam Islam, macam betul dah ni kan. Lepas tu dia cerita tentang keagungan Allah, tapi dia tak panggil Allah lah. Dia panggil Tuhan yang teragung. Lepas tu dia cerita Nabi Isa tu hanyalah messenger Allah. Macam sama kan. Lepas tu dia cerita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, di mana dalam channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Dulu saya belajar dekat Jepun, dekat Takushoku University, masih dalam area Tokyo tapi yang paling hulu. Sepanjang saya duduk dekat Jepun ni, ada 3-4 kali datang orang Jepun ketuk pintu rumah saya, ajak untuk dengar, untuk join agama mereka. First kali saya ingat lagi, mereka datang, mereka ajak saya pergi ke mereka punya temple. Mereka punya temple untuk belajar tentang Soka Gakkai. Basically Soka Gakkai ialah cabang kepada Buddhism, cuma dia diasaskan oleh orang Jepun. Soka Gakkai, dia punya pakaian tu memang masa dia datang tu, dia pakai tuxedo, dia pakai standard orang salaryman dekat Jepun lah. Pakaian dia kemas. Masa tu mula-mula saya sampai dekat Jepun, senior saya pun lupa nak warning saya tentang benda ni. So kita layan lah, kita layan sembang walaupun tak faham sangat apa yang dia cerita, tapi yes, kita cuba layan, kita cuba bercakap, and kita bangga ketika tu kalau boleh bercakap dengan Jepun, dengan orang Jepun, memang rasa hebat gila lah. Second time datang juga, kali ni dia datang dengan orang lain. Dia datang dengan satu agama yang saya pun tak ingat dah lama gila benda ni berlaku. Dia cerita tentang salah faham dalam konsep Trinity Kristian tu kan. Untuk pengetahuan anda, saya antara follower Ahmad Didat yang boleh dikatakan tegar juga. Saya suka dengan comparison agama ni, sebab masa di universiti dulu saya ada crush, ada suka dengan seorang junior Kristian. So kami ada bertukar. Saya bagi dia Quran, dia ada bagi saya Bible, dan kita buat comparison. So kita boleh dikatakan, nak kata rapat tu tak ada, tapi kita ada bercakap lah macam tu. So bila dia datang, dia cerita kepada saya kesalahan dalam konsep Trinity. Saya macam, ini macam Islam, macam betul dah ni kan. Lepas tu dia cerita tentang keagungan Allah, tapi dia tak panggil Allah lah. Dia panggil Tuhan yang teragung. Lepas tu dia cerita Nabi Isa tu hanyalah messenger Allah. Macam sama kan. Lepas tu dia cerita yang dia punya syariat tu sedikit berbeza. Agama ni baru sahaja masa saya sampai dekat Jepun tu 2010, agama tu baru sahaja diasaskan pada 2006 dekat Hawaii oleh orang US dan dia sedang datang sedang tersebar dekat Jepun. Actually orang Jepun ni, kalau anda tanya saya dia agama apa, saya pernah bagi tahu kepada anda, kebanyakan orang Jepun dia lahir dengan agama Shinto. Lepas tu ada yang akan berkahwin menggunakan agama Kristian disebabkan Kristian punya majlis kahwin tu nampak gah, dan kebanyakannya juga mati dengan agama Buddha sebab murah untuk bakar orang instead of tanam dia. So tapi itu bukanlah bermaksud yang semua orang Jepun macam tu. Kebanyakan orang Jepun memang agama dia adalah agama Shinto, agama matahari kalau tak silap saya, tapi kebanyakannya juga tidak praktikkan amalan tu. Di Jepun ni, kita pergi dekat mana-mana, kita akan jumpa temple. Temple dia besar ataupun kecil, itu sahajalah. And kebanyakan temple dia boleh dimasuki oleh orang luar. Dia dah jadi macam tempat pelancongan. And dia punya budak-budak, kalau kita ada camp ibadah kan, so dekat sana budak-budak sekolah pun dia ada macam camp ibadah yang pergi ke temple dan akan belajar tentang yoga dan sebagainya. Mana dah kita tadi? Okay, so dia pun bagi kepada saya something like Bible lah, something like Bible, dan dia cerita kepada saya pun layan dia. Masa tu ada dua sebab lah saya layan dia. Yang pertama sebab saya nak praktik bahasa Jepun saya, sebab dah duduk lama sikit kan dekat Jepun, so sepatutnya bahasa Jepun saya jadi lagi bagus. Yang kedua sebab saya memang minat dengan apa yang dia cerita tu. That's why saya layan lama sikit. Lepas dah borak-borak, saya pun baru faham yang syariat dia sedikit berbeza. So
saya pun macam minta diri, cakap ada urgent sikit. Dia pun blah lah. The time dia datang, kali ketiga, kali keempat, orang-orang datang ketuk pintu rumah saya memang tak buka. Yang pertama, sebab kenapa saya tak buka tu? Yang pertama, sebab saya dah tak nak layan mereka-mereka ni yang dakwah saya untuk masuk ke dalam agama mereka. Yang kedua, sebab Jepun dah pun implement cukai untuk television tau. So, masa tu student, kita tak nak bayar benda ni. Walaupun memang kita layan televisyen Jepun, kita layan banggumi-banggumi, program-program Jepun yang menarik. Seriously, program-program Jepun, kalau nak dibandingkan dengan Malaysia, totally different, best gila. Ada satu yang saya nak cerita sekarang direct kepada anda. Kita boleh nampak macam music-music AJL kan, ada dekat TV kan. Kalau dekat Jepun, benda lebih kurang sama pun ada. Cuma yang best dekat Jepun, dia ada lirik dekat bawah. So, bila kita tengok dia menyanyi, kita pun boleh menyanyi sama. Dekat Malaysia, kalau kita tengok klip video tu, mungkin kita boleh baca dia punya lirik, tapi kalau kita tengok live, biasanya tak ada lah. Kalau ada, saya rasa best. Anda rasa macam mana? Maybe anda boleh nyatakan pendapat anda dekat ruangan komen di bawah. So, saya dah tak itulah. And kalau kita tengok balik, dia punya modus operandi ni dekat Malaysia pun ada juga oleh geng tabligh. Geng tabligh tu biasanya dia akan datang, dia akan ketuk pintu rumah ke rumah. Surprisingly, saya pernah keluar tabligh bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, banyak. Saya dibesarkan dalam satu family yang ada banyak benda. Maksud saya, ada yang berjubah, ada yang berpurdah, ada yang biasa, ada yang free hair, ada yang pakai bikini. Lengkap bosku. So, saya punya pak saudara sulung saya, dia antara orang kuat tabligh masa kluster tabligh kan. Masa kluster tabligh, dia antara orang yang mengepalai kluster tabligh tu, sebab dia adalah Profesor Dr. Wan Azman. Dia dekat UM sekarang. Dia jantung lah, dia pakar jantung. So, dia yang mengepalai kluster tabligh ketika tu. Bukan maksudnya dia yang kena COVID tu, tak. Tapi dia lead apa yang patut buat, siapa yang patut test dan sebagainya. And dia juga manusia yang bertanggungjawab tarik saya ke dalam jemaah tabligh ni masa saya umur darjah 3 ataupun darjah 4. Ketika tu saya keluar dalam 3 hari. And sepatutnya 3 hari, tapi hari kedua tu saya dah balik dah. Lepas tu saya keluar lagi 10 hari. Hari ke-5 saya dah balik dah. Lepas tu saya keluar pula 20 hari. Hari ke-10 saya balik dah. Saya keluar 40 hari. Hari ke-20 saya caw dah. So biasanya saya tak keluar full lah, sampailah saya dah pandai keluar tabligh sendiri. Tapi saya tak keluar lama, dalam 3 hari macam tu. So bila saya keluar sendiri, memang saya habiskan 3 hari saya keluar tabligh. Bila, untuk makluman anda, tabligh ni best oh. Tabligh ni best. Dia macam recharge kita punya iman oh. Ya kan? Macam kita ni dah lost, kita adalah sedikit iman untuk jaga solat 5 waktu dan sebagainya, tapi kita tak rasa kenikmatan bila kita solat tu kan. Trust me, kalau anda pergi join jemaah tabligh dengan niat betul-betul nak ubah diri anda balik dalam satu keadaan yang dia punya semangat iman tu kuat gila. Saya kebanyakannya bila saya balik dari tabligh ni, saya akan pergi solat 5 waktu dekat masjid. Sekarang sampai level mak saya akan suruh mak saya beli basikal sebab saya nak pergi ke masjid ketika tu. And memang dekat kampung saya orang kenal saya sebab selalu pergi surau. Itu satu. Yang kedua, sebab saya ni sekarang baru okey sikit lah. Saya ada was-was sikit. So bila akad takbir tu, walaupun selalu gelakkan orang, saya sendiri sebenarnya bila akad takbir kan, Allahu Akbar, memang saya kuat was-was. Sampai kan Pak Imam dia kontak mak saya, suruh saya baiki lah benda ni kan. Tapi dia susah lah nak baiki. Memang lama orang kenal saya sebagai budak was-was. Bukan tu je, Al-Fatihah pun kadang-kadang salah, banyak lah. Macam kalau baca At-Tahiyat kan, baca selawat akhir Allah kama sallai ta'ala Sayyidina Ibrahim tu, kadang-kadang dia tak jumpa mana hujung oh. Dia pusing-pusing. Tu belum cerita tentang surah Al-Kafirun lagi. Kul ya ayyuhal kafirun tu kan. Yang tu pun memang tak jumpa mana penghujung dia. Dia memang ulang dalam tu saja. Sekarang okey lah. So
tabligh ni untuk siapa-siapa yang tak pernah pergi, trust me, bukan lah, saya highly recommend anda untuk join sekali. Maybe join 2 hari 1 malam ke, walaupun dia kata 3 hari 2 malam pun tak apa, anda boleh balik pada bila-bila masa. Dia tak adalah satu rule yang strict sebenarnya. Dia bukan macam kita join satu-satu club, bila kita join kita kena habiskan dia, tak ada pun sebenarnya. Anda join 40 hari punya trip pun anda boleh caw pada hari kedua, pada hari ketiga, cuma anda akan menyusahkan jemaah tu sendiri. Biasanya bila kita join tabligh ni, dia akan asingkan kita, dia akan bagi arahan untuk kita duduk dalam satu grup diketuai oleh orang yang memang kita tak kenal, and biasanya dia punya jemaah tu dah lengkap dah ada tugas masing-masing. Melainkan kita budak kecil macam saya ketika tu, kita just follow je lah apa yang pakcik-pakcik tu suruh buat. And dekat tabligh ni kita boleh nampak manusia sangat-sangat tawaduk. Kadang-kadang kita bangun pukul 3 pagi kita boleh nampak dekat saf-saf hadapan tu orang penuh tengah baca Quran, tengah qiyamul lail. Memang best gila. Saya ada sedikit background agama kan, so bila kita tengok benda tu kita teruja lah, macam wow, ni golongan-golongan yang insya-Allah masuk syurga lah. Kita akan rasa macam tu. Sebab tengok dia orang, ada satu pakcik ni saya tak tahu bila dia tidur. Dia punya semalaman saya tunggu kan. Saya tengok dia, saya bangun 2-3 kali waktu malam. Saya tengok dia solat je. Saya pun tak pasti bila waktu dia tidur lah. Tapi memang respect gila. And yang best, kalau anda rasa macam tak nak lah ambil cerah, saya tak suka lah tabligh ni, maybe anda boleh pergi beriktikaf dekat Masjid Seri Petaling. Masjid Seri Petaling, dia punya aura tu, bila kita masuk je kita dah dapat rasa yang kita bukan duduk kat Malaysia. Tak tahu, kita rasa macam satu aura yang sangat tenang dengan bau dia yang best. Lepas tu orang-orang yang sibuk duk baca Quran, sibuk duduk dekat kiri kanan depan belakang ada majlis halaqah yang mana mereka baca kisah-kisah sahabat, ada yang baiki tajwid. Memang bagus gila lah. Anda boleh pergi. Masa sebelum COVID-19 saya ada bagi talk dekat UPNM, Universiti Pertahanan Negara Malaysia. So sebelum saya balik ke Kelantan ketika tu, saya terlintas untuk pergi Masjid Seri Petaling lah. Tapi hari terakhir saya bagi talk dekat UPNM tentang YouTuber, macam mana nak jadi YouTuber. So saya dapat berita yang kawasan Masjid Seri Petaling ada kluster tabligh. So saya tak pergilah dekat sana. Saya memang nak pergi, seriously. Dia punya aura tu memang lain macam. Sebut tentang UPNM ni, untuk masa saya nak pergi sana, saya dijemput oleh pensyarah dekat UPNM untuk bagi perkongsian macam mana nak jadi YouTuber kan. So saya, masa tu kita nak pergi dekat sana. Kita search dekat map tapi tak jumpa. Pelik gila. Anda boleh search sekarang UPNM, anda tak akan jumpa dekat mana UPNM tu. And ketika tu saya baru tahu yang atas muka bumi ni ada beberapa tempat yang tidak boleh di-mapkan, tidak boleh dipetakan. Sebagai contoh, kem-kem tentera. Lepas tu kita punya tempat-tempat bekalan elektrik, HQ untuk kita punya untuk TMB. Ni antara tempat-tempat yang tak ditulis dekat map untuk keselamatan lah. Anda boleh check benda ni. Lepas tu keluar tabligh ni, itu antara benda-benda bagus lah bila kita keluar tabligh. And of course makan. Walaupun kita makan dalam dulang, kongsi dengan 5-6 orang, makanan dia, ya Allah, tak tahu kenapa memang sedap gila. Memang sedap gila. Setiap kali keluar tabligh memang tambah berat lah, confirm. Lepas tu, yang saya tak berapa setuju dengan tabligh ni ialah, yang pertama, mereka tak akan bercakap tentang politik. Bila mana keluar tabligh, mereka akan fokus pada akhirat semata-mata, which is bagi saya benda ni bertentangan dengan apa yang Nabi bawa lah. Walaupun kita kata betul kita kena fokus kepada akhirat, tapi kita kena tengok juga isu-isu semasa yang berlaku. Itu yang pertama. Masa kecil saya tak argue lah benda ni. Masa besar baru saya argue. Yang kedua, dekat tabligh ni mereka suka cerita tentang hadis Nabi, kisah-kisah sahabat, which is benda ni sangat bagus. Tapi kesahihan dia tu setakat mana? Ada banyak kisah-kisah yang diceritakan, tetapi pada akhirnya kita tahu yang itu adalah hadis palsu yang bertentangan dengan agama. Saya sebagai contoh lah, mungkin ada di antara anda pernah dengar cerita seorang Yahudi buta bila mana Nabi wafat. Dan Saidina Abu Bakar dia pergi tanya Sayyidatina Aisyah, apakah amalan Nabi yang aku belum pernah buat? Maka Sayyidatina Aisyah bagi tahu, Nabi pada hujung minggu dia akan pergi dekat hujung pasar sana, dia
dia akan bagi makan dekat seorang Yahudi buta tua dekat situ. So Saidina Abu Bakar pergi dekat situ dan bagi makan. Bila bagi makan, orang tua tu bagi tahu, oh ni bukan orang yang selalu bagi makan dekat aku, sambil dia caci kepada dia maki-maki Nabi Muhammad SAW lah. And Saidina Abu Bakar macam pelik lah, kenapa dia tahu ni bukan orang yang selalu bagi makanan kepada dia, sedangkan dia buta. Dia tak nampak apa siapa yang bagi makan kan. Dan dia pun tanya, macam mana dia boleh tahu kan? Dan orang buta tu bagi tahu yang orang sebelum ni dia akan mamah-mamahkan makanan sampai senang hancur, senang aku nak mamah, senang aku nak telan. Tapi kau bagi seketul macam tu, macam mana aku nak makan kan? And masa tu Saidina Abu Bakar dia menangis, and dia pun bagi tahu kepada Yahudi buta tua tu yang mana orang yang sebelum ni yang bagi makan dekat dia adalah Rasulullah SAW, dan Rasulullah dah wafat ketika tu. Orang buta tu pun menangis and masuk Islam. Which is bila kita dengar cerita ni, somehow kita akan rasa sebab. Masa mula-mula saya dengar cerita ni, saya memang menangis lah betapa bagusnya Rasulullah SAW kan. Tapi rupa-rupanya ini adalah hadis palsu, bukan hadis lah. Ini adalah cerita palsu yang tak tahu pangkal dia dekat mana. So dalam tabligh memang ada banyak, kita akan jumpa banyak cerita-cerita yang direka-reka untuk naikkan amal ibadah kita. And benda ni walaupun kita kata matlamat dia bagus, tapi dalam Islam matlamat tak menghalalkan cara. Ada hadis yang saya tak ingat, ada satu kisah ulama yang mana dia nak sahkan satu hadis ni, dan dia tanya orang ni bagi tahu dia orang yang bagi tahu hadis ni duduk dekat Mesir. So dia pun berjalan sampai ke Mesir. Saya tak pastilah cerita detail dia, tapi saya nak cerita kepada anda, dia berjalan sampai ke Mesir. Bila sampai kat Mesir, dia jumpa orang tu pun bagi tahu dia pun dengar dari si A. Sedangkan si A ni adalah pelajar yang sama-sama dengan dia, belajar dari tok guru yang sama. Lepas tu dia jumpa balik dengan si A. Dia tanya, kau tahu hadis ni dari mana? Si A pun bagi tahu, aku reka hadis ni sebab aku nak suruh orang beramal dengan apa yang Nabi suruh. So benda ni salah lah. Dia dalam agama ni dia senang saja. Apa yang Nabi dah bagi tahu, apa yang ada dekat hadis dan sebagainya, itulah yang kita kena pakai, bukan orang lain punya lah. Kita kena pakai yang tu. Kita kena follow. Biasanya apa yang dibagi tahu oleh Nabi, benda tu katakan complicated gila, kita follow kepada mazhab-mazhab besar macam mazhab Syafi'i, Hanafi dan sebagainya. Saya tak nak sentuh sangat bab agama sebab saya bukan pakar dalam dia. Cuma itu yang saya belajar masa saya keluar tabligh lah. Kalau anda tanya saya, adakah ada satu lagi yang saya nampak trend sekarang kalau dulu kita tengok sekolah-sekolah pondok adalah tempat-tempat pemulihan akhlak. Macam contoh, anak dia ni rosak akhlak, teruk gila. So mak dia, apa yang mak dia buat? Mak dia akan hantar ke sekolah pondok untuk perbetulkan akhlak dia. At last sekolah pondok betul sekolah pondok boleh didik orang, tapi sekolah pondok pun tak mampu nak handle kalau semua yang masuk tu adalah gila-gila semua. Di Mona Lisa saya ada satu pengalaman. Budak ni dia masuk kerja dekat Mona Lisa. Dia sebenarnya dia tak masuk kerja. Seorang pekerja Mona Lisa, dia nak naik bas balik ke rumah sewa dia. Dia nampak ada seorang budak duduk dekat hujung stesen bas tu dengan macam tengah lapar macam tu. Dia pun tegur, kau macam mana? Okey ke? Dan dia pun ajak orang tu balik ke rumah dia. Lepas tu orang tu dia pun tolong bagi makan. Bagus gila. Pekerja Mona Lisa ni sekarang dia adalah seorang polis. Sangat-sangat bagus dia. Dan dia pun tanya, kau boleh kerja kan? Atau aku tanya bos aku, boleh kerja ke tak? So dia pun tanya manajemen Mona Lisa. Manajemen Mona Lisa kata, okey lah, ambil lah, sebab dia anak yatim kan. Kita nak bantu dia sebab dia cerita dia anak yatim, tak ada makanan, tak ada apa, tak ada orang jaga dia. So kita ambil dia kerja. Sepanjang duduk dekat Mona Lisa tu, sebab staff lain dia tahu ini adalah anak yatim, setiap hari budak-budak ni bagi duit dekat dia, macam duit makan, duit belanja. Dia sangat happy, dia kerja dengan sangat bagus. But then Allah nak tunjuk dia ni siapa, dia pun curi barang dekat Mona Lisa dan kantoi. Bila kantoi tu, maka semua isu dia, semua pasal diri dia keluarlah. Sebab kita tanya semua benda, rupa-rupanya dia bukanlah anak yatim. Dia ada mak ayah dekat Terengganu, which is mak ayah dia orang yang ternama juga, cuma saya tak nak sebut dekat sini. Dia hantar ke pondok Pasir Tumbuh dekat Kelantan ni supaya jadi manusia lah kononnya. Tapi dia tak tahan, dia bukan orang macam tu. Dia pun lari, and dikutip oleh
staff Mona Lisa tu dan jadilah cerita macam ni. And itu point dia. Kalau dulu kita nampak benda ni, sekarang dia bertambah tau. Macam aku perangai rosak, so aku masuk tabligh untuk sucikan dosa aku, lepas tu aku balik kepada perangai asal aku. Saya tak nak cerita siapa, tapi kita boleh nampak trend ni dekat sosial media, kita boleh nampak. Saya tak nafikan yang tabligh tu bagus untuk cucikan hati, tazkiyatun nas, tazkiyatun nafs, cuci nafsu kan. Tapi dia macam mana dia akan merosakkan tabligh tu sendiri. Kita boleh nampak lah, kalau dulu ada seorang pondan kan, Safi Ilyas, kononnya dia masuk tabligh dengan Ustaz Abid Liu dan sebagainya, but then dia balik kepada dia punya perangai asal. Dia pun bagi tahu yang dia masuk tabligh, dia buang dia punya payudara tu untuk populariti semata-mata. So itu yang berlaku sekarang lah. Cuma kalau anda tanya saya sekarang, habis cerah, adakah Abid Cerah akan join tabligh lagi? Saya akan jawab kepada anda, saya akan keluar kalau ada masa, kalau Allah izinkan. InsyaAllah saya nak keluar, tak lama lah, bukan 40 hari, bukan 4 bulan, tapi mungkin 3 hari. And cerita pasal keluar 4 bulan ni saya baru teringat sebelum saya tutup video ni macam panjang juga kan. Saya ada seorang kawan yang masa universiti dia, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, perangai dia saya boleh kata memang teruk gila lah. Dia sampai level tak silap saya ada ambil pil ada ambil pil, lepas tu ada banyak lagi lah benda-benda teruk yang saya rasa tak perlu nak cerita dekat sini. But apa yang saya nak bagi tahu kepada anda, perangai dia sangat teruk. But then Allah tukar hati dia daripada seteruk-teruk manusia, tiba-tiba jadi level macam malaikat. Kenapa saya kata macam malaikat? Memang berubah gila. Malam-malam dia buat solat tasbih, malam-malam dia menangis. Saya yang ketika tu kita kata saya adalah ketua kepada satu majalah agama dekat universiti ketika tu. Saya tengok dia pun saya macam okey, mantap gila dia ni kan, keluar tabligh apa semua. Dan dipendekkan cerita, dekat Jepun dia ada keluar tabligh selama 4 bulan lepas habis belajar. And masa tu dia ada interview untuk sambung untuk kerja lah. And bila kerja tu, bos dia tanya apakah demand dia. Dia bagi tahu 2 benda dia demand. Yang pertama, dia nak masuk lepas 4 bulan sebab 3 bulan sebab dia nak keluar tabligh ke India. Lepas tu yang kedua, dia nak simpan janggut dia. Dia tak nak potong. Untuk makluman anda, dekat Jepun memang dia orang tak bagi kita simpan janggut ni lah. Kalau misai tak ada masalah lagi, tapi kalau janggut ni memang kita kata big no lah dekat Jepun. So kawan saya, disebabkan dia sangat-sangat bagus, dia punya result university pun cantik, cara dia bercakap pun memang power gila ketika tu. So syarikat dia follow apa yang dia nak. Itu yang kita patut belajar lah. Untuk kita demand sesuatu, kita mesti berada di atas orang tu. Actually kita boleh nampak di sekeliling kita, bila kawan kita bagi nasihat, macam contoh kita kena perbanyakkan sedekah, kita akan tengok kawan kita macam memanglah tu standard kan. Tiba-tiba katakan di hadapan kita ada seorang yang successful, katakan Tony Fernandez, dia pun bagi tahu kita kena perbanyakkan sedekah baru banyak rezeki masuk kan. Kita akan rasa wow gila, patutlah dia kaya. Kita pun update Facebook, buat thread dekat Twitter dan sebagainya. Walhal nasihat yang sama dah pun diberi oleh kawan yang selevel dengan kita. So itu bukanlah kita nak kata benda buruk apa, tak. Itu adalah manusia. Itu adalah hakikat manusia. That's why untuk kita yang dah faham tentang hakikat manusia ni, kita kena jadi orang atas lah. Maksudnya kita kena jadi orang yang hebat. Kalau perlu jadi orang yang kaya, kita kena jadi orang kaya supaya kita dapat bagi manfaat dekat orang lain. Kita kena ingat hadis Nabi yang mana ini adalah tema hidup saya. Bukan tema lah, motto hidup saya, pegangan saya selama ni. Manusia yang Allah paling suka, manusia yang Allah paling cintai, manusia yang paling bagus atas dunia ni adalah manusia yang paling banyak bagi manfaat kepada orang lain. So kita kena fikir benda ni. Untuk bagi manfaat kepada orang lain, betul kita boleh, walaupun kita miskin, kita boleh je bagi manfaat kepada orang lain kan. Tapi kita fikir possibility yang kita boleh buat bila mana kita kaya. Cuma dia ada satu rule jugalah, orang kata kalau time miskin pun kita susah nak bagi dekat orang, time kita kaya lagilah susah. So kena start mulai hari ni. Maybe kita dah kena start sedekah, ataupun paling simple kan, paling simple
saya tak tahu benda ni betul ataupun tak, tapi dikatakan Imam Syafi'i sebelum dia tidur dia akan maafkan semua orang. Dia akan niat dalam hati dia, aku maafkan semua orang, dan yang kedua, aku halalkan segala hutang orang yang ada dengan aku. So ini adalah benda simple. Kita sedekah saja kepada, kita dah tahu kawan kita memang tak akan bayar hutang kita. Kita dah tahu benda tu kan. So why not kita macam dapatkan amal ibadah yang dia tak bayar, itu part dia dengan Allah lah. Itu memang part dia dengan Allah. Dia akan tanggung apa isu-isu macam amanah, benda-benda yang macam dia janji tapi dia tak buat tu kan. Tapi belah kita dah halalkan dia. Kita akan dapat pahala, 2 pahala. Satu, kita maafkan dia, satu lagi kita bersedekah. So kita fikirlah yang mana bagus kan. Macam saya, kalau orang tanya, orang buat jahat dengan saya kan, so far lah saya amalkan macam tak apa, aku maafkan semua orang. Sebab saya takkan kata macam tak apa, jumpa dekat akhirat nanti, nanti aku tuntut dekat akhirat. Saya tak amalkan benda tu. Sebab bagi saya, dekat padang mahsyar nanti, saya tak nak walaupun tunggu orang sebentar, sebab benda tu panas memang ada 7 golongan yang dilindungi oleh arash Allah kan. Tapi still kita kata kita tak jamin diri kita masuk dalam 7 kelompok tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dekat pada mahsyar tu panas gila kot. Saya memang tak nak tunggu orang. Saya memang doa setiap hari, ya Allah, angkatkanlah azab kubur dari aku. Itu yang pertama. Yang kedua, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu secepat mungkin. Tak nak dah tangguh-tangguh apa semua. Tak nak. Nak dibangkitkan dari masa akhir, masa pada mahsyar tu, nak dibangkitkan terus dapat masuk syurga. Itu yang saya idam-idamkan lah. Itu yang saya doa hari-hari. Bab angkat azab kubur ni, saya pegang satu cerita tentang Saidina Usman. Setiap kali Saidina Usman dia lalu dekat perkuburan Baqi' tu, dia akan menangis. Orang tanya dia, wahai Saidina Usman, kenapa kau menangis? Dan jawapan dia simple saja. Orang tanya dia, kenapa kau menangis sedangkan engkau adalah manusia yang dijamin masuk syurga? Jawapan dia simple saja. Dia kata, aku memang dijamin untuk masuk syurga, tapi aku belum dijamin untuk lepas dari azab kubur. That's why saya sentiasa doa supaya diangkat azab kubur dari saya lah. Mungkin ada kesalahan dari apa yang saya cerita kali ni. Kalau ada tu, maybe anda boleh tegur dalam ruangan komen di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.